Okey, sekarang kita tengok contoh. Kita dah tengok konsep dia tadi dan nak dapatkan sudut antara dua plane itu. Okey, sekarang kita tengok contoh. Tengok contoh yang pertama. Okey, kita nak cari line antara plane, bukan line, kita nak cari angle antara plane PSNM and plane PSRQ. Okey. So sekarang kita identify the plane. Kita dah identify dan kita loretkan kedua-dua plane. Okey, cuba tengok pada nama plane. Sini ada PS, sini ada PS. Bermakna garis PS adalah line of intersection. So, step yang berikutnya selepas kita identify the plane adalah kita tebalkan garisan line of intersection. So, kita dah tebalkan dia. Kemudian, kita nak cari satu line. Okey, sebelum tu kita tanda dulu. Ini plane 1. Ini plane 2. Okey, kita nak cari satu line yang duduk di atas plane 1 yang bersudut tegak dengan line of intersection. Line of intersection. Okey, so garisnya adalah garis ini. Saya ambil garis ini. Okey, sebab garis ni bersudut tegak dengan line of intersection. Okey, kita tebalkan garisan ni. Okey, lepas tu kita cari satu line yang berada di atas plane yang kedua. Okey, plane yang kedua, vertical plane. Ini inclined plane. Okey, satah condong kita panggil inclined plane. Satah tegak kita panggil vertical plane dan satah yang mendatar di sini kita panggil horizontal plane. Okey, jadi kita cari line yang kedua yang duduk di atas vertical plane ini yang juga bersudut tegak dengan line of intersection. So, line-nya adalah ini. So, saya tebalkan garisan ini. Okey, ini tadi kita namakan dia sebagai line A. Dan yang kedua ini kita namakan dia sebagai line B. Okey, so sudut yang kita nak cari adalah sudut di antara line A dengan line B. Jadi sudutnya di sini. Okey, so kita dapat jawapan dia, sudutnya adalah sudut MPQ. MPQ. Okey, jadi di sini ada beberapa pilihan. So kita boleh juga ambil garisan belah sini. Kita juga boleh ambil garisan belah sini untuk A, line A. Okey, so kalau kita ambil garisan belah sini untuk line A, maka line B kita adalah garisan ini. Ini A, ini B. So sudut kita adalah di sini. Juga boleh. Atau bila kita ada titik tengah dekat sini, pun kita boleh dapatkan juga. Kita boleh dapat EC juga boleh jadi line A sebab EC juga sudut tegak. So EC juga boleh jadi line A. So kalau kita ambil EC sebagai line A, maka line B kita adalah DC. DC adalah line B. So sudutnya adalah sudut ECD. Okey, ada beberapa pilihan di situ untuk kita dapatkan jawapannya. Okey. Jadi, kita boleh tengok contoh yang seterusnya. Okey. Katalah kita ada bentuk ini dan kita nak cari sudut antara plane PGLJ. Okey. PGLJ dengan N PJMQ. Okey. So sekarang kita tengok. PGLJ PJLQ. Okey, yang sama adalah PJ.
P dengan J. So, garis PJ adalah line of intersection dia. Okay, so ini adalah line of intersection. Kita tebalkan. Okay, line A. Okay, ini adalah plane A. Dan ini adalah plane 1. Ini plane 2. Okay, so plane 1 kita adalah yang ini. Kata saya ambil belah sini. Ini plane 1. Line A. Line yang duduk di atas plane 1. Line yang duduk di atas plane 2, okay, yang juga sudut tegak dengan line of intersection, ini adalah line B. Maka sudutnya adalah sudut di sini. Jadi kita dapat sudutnya adalah sudut LJM. LJM. Okay. Kita tengok contoh untuk ini pula. Okay. Contoh untuk ini. Sekarang kita nak antara plane ABCD. ABCD and VCD. VCD. Okay, so kita tengok CD bermakna garis CD adalah garis line of intersection. Tebalkan. Okay, so sekarang ni satu garis yang bersudut tegak. Okey, ini plane 1. Ini plane 2. Satu garis yang bersudut tegak dengan line of intersection yang duduk di atas plane 1. Okey, so line ini. Ini line A. Okey, kemudian line yang kedua adalah line yang duduk di atas plane yang kedua yang juga bersudut tegak dengan perpendicular dengan line of intersection dan bertemu dengan line A. Okey, so garis inilah. Okey, ini adalah line B. Dan sudutnya adalah sudut antara line A dengan line B. So sudut ini kita namakan sebagai sudut QPV. Sudut QPV. Okay. QPV. Okey. Sudut QPV. Okey. So, dari segi konsepnya kita dah habis. Kan kita cuba tengok macam mana bentuk soalan dia yang dia boleh keluarkan untuk topik ini, dan bagi soalan dia melibatkan pengiraan. Okey. Okay, soalan untuk topik ini ada dalam kertas 1 dan kertas 2. Untuk kertas 1, soalan aneka pilihan objektif. Biasanya dia akan hanya minta pelajar menamakan saja. Contoh macam ni tadi, namakan saja sudut. Okay, ini namakan sudut, tidak ada pengiraan. Hanya kenal pasti sudutnya di mana dan namakan saja sudut. Okey, bagi soalan dalam kertas 2, soalan kertas 2, kenal pasti, namakan sudut dan kemudian kita akan buat pengiraan untuk mencari nilai sudut atau nilai sisi-sisi yang berkaitan dengan rajah yang dikehendaki. Okey, kita tengok kepada contoh soalan SPM dekat sini untuk kita lihat pengiraan dia. Okay, diagram 1 shows a prism with horizontal square base HJKL. Dan trapezium EFLK is uniform cross section of the prism. Okay. The rectangle surface DEKJ is vertical while the rectangle surface GFLH is inclined. Okey, ini satah condong. Okey. Dan ini horizontal, ini vertical. Baik. Untuk kita buat pengiraan, sebelum itu kita kena kenal pasti dahulu sudut yang dikehendaki. Okay, kita akan sambung selepas ni.